di mana mereka telah mengemukakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nadikan dalil bahawa lockdown itu adalah bersumber daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu yang berbunyi, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Jadi tentang hadis ini tidak ada masalah dan tidak ada persoalan. Orang yang berada di satu tempat ini tidak boleh pergi ke tempat yang terkena wabak. Manakala orang yang berada di negeri yang terkena wabak itu pula tidak boleh keluar daripada tempat itu untuk pergi ke tempat lain. Saya buat misal, katalah wabak ini berlaku di Kuala Lumpur. Jadi orang daripada negeri-negeri lain tidak boleh masuk ke Kuala Lumpur. Manakala warga Kuala Lumpur tidak boleh pula keluar daripada Kuala Lumpur untuk balik ke negeri masing-masing. Mana tu tak boleh. Itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berlaku wabak. Jadi ustaz yang menggunakan hadis ini, dia tidak menjelaskan bagaimana pelaksanaan lockdown yang diamalkan sekarang ini benar-benar mengikut apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kena mengenanya lockdown yang diadakan sekarang ini sehingga masjid-masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ditutup? Ini tidak ada kena mengena dan tidak ada di dalam hadis ini pun. Tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diajar oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diajar oleh salafus saleh. Dari mana mereka mengambil nas, mengambil keputusan, mengambil dalil dan juga hujah untuk menutup masjid ini? Apa kaitan dengan hadis? Masjid tidak boleh ditutup. Orang yang berada di suatu negeri itu, walaupun dia dilarang untuk pergi ke negeri-negeri yang lain, tetapi mereka tidak dihalang untuk pergi ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak dihalang untuk mengerjakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dilarang untuk salat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak dihalang untuk menjarakkan lockdown total lockdown. Siapa pun tidak boleh bergerak meras satu daerah atau satu negeri ke satu negeri yang lain. Tak boleh. Apa jua urusan sekalipun, ini orang yang betul. Apa jua alasan dan juga urusan sekalipun tidak dibenarkan. Tapi pelaksanaan sekarang bagaimana sahabat-sahabat? Di masjid ditutup. Jadi sebahagian ditutup, sebahagian dibenarkan. Ini bukan lockdown yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diajar oleh Nabi dan diamalkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dilaksanakannya lockdown secara total. Siapa pun tidak boleh bergerak. Engkau pemimpin ke, engkau ulama ke, atau urusan bisnes sekalipun, apapun pergerakan tidak dibenarkan. Tetapi cukup dengan seminggu dua sahaja. Selepas itu insya-Allah, berkat kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabak ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang dijarakkan, tidak ada malah tidak pernah pun saya minta kepada ustaz dan mana-mana ustaz yang lain beri dalil kepada kami. Apakah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salafus saleh pernah menutup masjid itu dan juga menjarakkan dalam solat? Bid'ah yang paling besar yang kamu lakukan. Selama ini kamu mengatakan orang itu, orang ini, perkara itu, perkara ini adalah bid'ah, tetapi kamu lah yang telah melakukan bid'ah paling besar, merubah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda kecil dibesar-besarkan, sedangkan yang benar-benar besar, yang maha besar, Allahu Akbar, di dalam salat kamu menyebut Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tapi kamu kecil-kecilkan sehingga kamu sanggup untuk menodai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merobek agama Allah Subhanahu wa taala, mengoyakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang kecil kamu besarkan, yang benar-benar besar kamu perkecilkan. Inilah musibah yang sebenar-benarnya musibah. Sesungguhnya musibah bukan kepada umat Islam di Palestin, tapi musibah itu ialah kepada kamu semua yang menjadi hamba kepada dunia. Kamulah yang menunggang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Andainya Nabi SAW hidup di zaman sekarang, ya, apakah Nabi SAW menolak ataupun menerima vaksin? Ya, lalu ya, dia melontarkan soalan, tapi ya, dia kemukakan hujah dia pula, dalilkan Nabi SAW ya, mengajar kepada umatnya, ya, apabila ya, kita ditimpa penyakit, hendaklah kita berubat. Tetapi ingat sahabat-sahabat sekalian, hadis yang dibacakan oleh ya, ustaz ni, ya, hadis itu tidak lengkap sahabat-sahabat. Ya, hadis ini tidak lengkap dan ini adalah ya, satu ya, pembohongan. Ya, ustaz ini ya, telah menyembunyikan kebenaran. Apa hukumnya orang yang menyembunyikan kebenaran ini? Nabi SAW ya, dalam sebuah hadisnya, apabila kita terkena sakit, kita hendaklah ya, berubat. Fatadawau, ya, carilah ubat, berubatlah kamu, ya. Tapi sambungan daripada hadis itu, wala tadawau bil haram, ya, tetapi jangan kamu berubat dengan benda yang haram. Ya, kamu ambil sekerat daripada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan kamu sembunyikan sebahagiannya kerana hawa nafsu kamu, untuk membenarkan ya, apa yang kamu lakukan untuk menjadi penjilat kepada dunia ini. Yang lebih Nabi SAW khawatirkan, yang lebih Nabi SAW risaukan lebih daripada Dajjal. Dajjal tu memang dah tahu dah, ya, dia memang penipu. Tetapi ya, akan muncul ulama-ulama yang lebih penipu daripada Dajjal. Ya, kamu bertopengkan agama, kamu dengan pakaian kamu, ya, dengan tutur kata kamu, dengan lidah kamu yang lembut, ya, tetapi kamu menggunakan Nabi SAW untuk memutarbelitkan, menyembunyikan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah dan takutlah kamu kepada Allah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, nanti kamu akan disambar oleh api neraka. Ini ingatan kepada kamu, wahai ahli-ahli agama. Keseluruhan bumi Yaman itu, ya, mereka sembahyang seperti biasa dengan rapatkan shaf. Ya, sedangkan Yaman, bumi Yaman ini, ya, hanya bersebelahan dengan Arab Saudi, sahabat-sahabat sekalian. Mengapa ya, di Yaman dan Arab Saudi dia punya keputusannya berbeza-beza? Ya. Orang Yaman ini, sebab mereka sembahyang tak jarak saf, ya, mereka rapatkan saf, ya, kuliah-kuliah mereka duduk rapat, ya, dan mereka menghadiri perhimpunan-perhimpunan, ya, sambutan perayaan dan sebagainya. Mereka kumpul ramai-ramai, ya. Ketiganya, ya, di bumi Palestin, gambar-gambar, ya, bagaimana umat Islam di Palestin, di Masjidil Aqsa, bagaimana mereka solat. Apakah mereka menjarakan saf ataupun mereka tetap, ya, dengan rapatkan saf. Mereka tak nampak bahawa ya, Palestin ini sedang mengajar kepada dunia bagaimana nak melawan orang-orang Yahudi dan segala konspirasi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Di mana mata dan juga minda anda? Ya, apakah salah ulama-ulama di Palestin, ulama-ulama di Yaman, ulama-ulama di Aceh? Kalau kamu menggunakan hujah-hujah agama sebagaimana yang ustaz yang sebutkan tadi itu, ya, apakah ulama-ulama di Yaman, ulama di Palestin, ulama di Aceh itu mereka semuanya salah di dalam membicarakan soal agama ini? Ya. Sedangkan ya, orang-orang Palestin itu, ya, terang-terang berani berdepan menumpahkan darah mereka, sahabat-sahabat sekalian, demi mempertahankan masjid. Orang yang tak reti agama, yang tak faham agama, ya, dilantik menjadi pemimpin, maka hancurlah ummah ini. Orang yang tak reti soal agama ialah manusia yang lebih rakus
daripada serigala, daripada anjing-anjing. Mereka lah lebih penjilat daripada anjing dan juga serigala. Inilah yang Nabi SAW maksudkan, yang lebih jahat daripada Dajjal, iaitulah ulama su. Siapakah ulama su ini, sahabat-sahabat sekalian? Ulama su bukan bermakna dia tidak alim. Ya, dia alim, dia belajar, barangkali sijilnya lebih banyak daripada kita. Ini menjadi hamba kepada dunia dan mengikutkan hawa nafsunya, maka dia akan membenteras, dia akan melanggar hukum hakam agama Allah demi kepada hawa nafsunya. Satu hari seseorang yang bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali digelar sebagai Babul Ilm. Lalu ditanya Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib, ma yufsidu amral qaumi ya Amirul Mukminin. Apakah perkara yang boleh merosakkan, menghancurkan urusan orang-orang mukmin ini, wahai Amirul Mukminin? Lalu dijawab oleh Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhah, qala thalathatun. Ada 3 perkara, kalau kamu lakukan ini, maka ummah ini akan binasa. Apa yang pertama kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Yang pertamanya ialah wad'us saghir makanal kabir. Kamu meletakkan benda yang kecil menjadi benda yang besar. Wahal benda tu benda yang kecil, benda yang remeh-temeh, benda yang tidak ada apa sangat pun, tapi apabila kamu pandang benda tu besar, benda kecil tapi kamu pandang besar, itu adalah salah satu tanda kepada kebinasaan ummah ini, sahabat-sahabat sekalian. Yang keduanya ialah wad'ul jahili makanul alim. Meletakkan orang-orang jahil di tempat orang-orang alim. Allahu Akbar. Sedangkan mereka tak nampak bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW, salafus saleh, sahabat-sahabat Nabi SAW yang digelar sebagai generasi Quran yang paling unik, yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan syurganya. Mereka pun tak pernah menutup masjid. Mereka tidak pernah menjarakkan salat. Yang ketiga ialah wad'ul tabi'i fil qiyadah. Meletakkan pengikut-pengikut yang tak reti apa pun fil qiyadah, dalam urusan kepimpinan, sahabat-sahabat sekalian. Ustaz yang tersebut, pertanyaan beliau, Nabi SAW akan terima vaksin ataupun tidak. Sebelum soalan itu sampai kepada Nabi SAW, Sayyidina Umar akan pancung kepala kamu. Dunia sekarang tidak ditadbir mengikut undang-undang Islam. Semuanya ditadbir mengikut undang-undang penjajah. Maka kerana itu, ucapan kamu, kamu dapat selamat. Tapi ingat, kalau ucapan kamu itu, kamu berada di sebuah negara yang berdaulatkan Islam, undang-undang Islam, kamu akan dipancung kepala kamu. Itu jawabannya.